Mahkamah. Okay, so yang keduanya, tahniah kepada yang baru join kita pada malam ini. So minggu ini kita akan bercakap banyaknya berkenaan dengan WhatsApp Business. InsyaAllah topiknya seminggu. Minggu depannya ialah berkenaan dengan customer journey. So yang ketiganya ialah kepada yang baru join, mungkin ada yang baru dapat SIM card 1XOX. Jadi SIM card tu nanti tuan-tuan kena aktifkan. So ikut saja panduan yang ada dalam sampul surat yang tuan-tuan dapat. Sekiranya ada masalah ataupun ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh terus berhubung dengan admin masing-masing lah. Mereka akan bantu tuan bagaimana untuk aktifkan. Dan yang ketiganya, untuk SIM card tersebut, untuk dapatkan kredit luput 28 bulan, maka tuan-tuan top up lah RM30 sekali saja. RM30 dan langgan welcome deal. Lepas tu nanti SIM card tersebut akan aktif selama 28 bulan. Tak perlu nak top up dah every month. Sekali tu je top up. Okay. So itu sajalah pengumuman awal. Sekiranya ada kesulitan atau pertanyaan, terus direct dengan tuan-tuan punya admin. So malam ni ialah berkenaan dengan WhatsApp Business. Okay, apa yang ada dalam WhatsApp Business? Ini saya akan kongsikan anda dahulu berkaitan ciri-ciri yang ada dalam WhatsApp Business. Ini sebab biasanya kita ada dah, saya perasan ada yang PM saya pun dia buat berniaga tapi dia tak menggunakan WhatsApp Business, dia masih lagi menggunakan WhatsApp biasa. Jadi daripada situ kita sebenarnya tak manfaatkan secara sepenuhnya lagi lah WhatsApp Business ni. Ada juga yang PM saya pagi tadi, hari ni ada satulah bahagian pusat pembelajaran Quran. Dia tanya saya dia punya WhatsApp kena ban. WhatsApp dia kena ban. Jadi ini saya katakan kita kena faham ciri-ciri WhatsApp ni tadi. Sebab itulah juga kenapa untuk marketing saya sarankan tuan-tuan gunakan number yang lain. Number yang kedua ataupun yang ketiga. Jangan gunakan number yang tuan-tuan memang dah gunakan daripada lama ataupun itulah nombor tuan-tuan yang orang ramai kenal. Sebab potensi untuk kena ban tu sangat tinggi apabila kita gunakan nombor personal sebagai nombor perniagaan. Kerana ada beberapa ciri ya dalam polisi WhatsApp ni yang perlu kita patuhi. Salah satu yang biasanya lah yang kita akan break dia punya polisi. Ini saya kongsikan kepada anda. Salah satunya ialah kita suka untuk blast. Kita suka untuk blast message ataupun forward message pergi ke number yang kita tak kenali. Maksudnya ataupun bukan kita tak kenal, kita kenal mereka, cuma mereka tak save number kita. Jadi apabila kekerapan tu berlaku, kita post ke number yang tak save number kita, maka potensi kena ban tu tinggi kerana mereka boleh report. Okay, yang keduanya, kita juga add peserta ke dalam grup kita. Kita add orang yang tak save number kita ni masuk, katalah kita create group kelas digital marketing. Lepas tu kita add semua dalam kontak number kita. Kita add semua mereka ni, maka apa yang berlaku, kita pun ada potensi kena ban. Sebab itulah kita perlu invite saja mereka, bagi link mereka join kita punya group. Itu dia. Okay tuan, ada pertanyaan sikit. Okay, Hari Abah, saya dah guna WhatsApp Business dah hampir 2 bulan tapi page profile masih tak ada, kosong. Kenapa? Page profile tuan masih kosong? Maksudnya macam mana Tuan Haryadi? Page profile macam mana tu tuan? Cuba, saya tak dapat lagi. Okay, tu nombor WhatsApp dia. Okay, sekejap saya cuba tengok profile page. Kalau tengok pada sini, dia begini, kalau kita ni mungkin satunya ialah kita punya profile picture tu kita tak letak public. Tu dia salah satunya, iaitu profile picture kita tu kita tak letak public. Okay, dekat mana kita nak buat benda tu? Dekat setting. Tuan-tuan pergi setting. Okay, pergi ke setting. Lepas tu dekat situ ada bahagian account. Okay. Dekat bahagian account iaitu privacy. Dekat privacy tu cuba tengok dekat profile foto. Tuan letak tak untuk everyone atau my contact atau nobody? Maksudnya everyone ni ialah public lah. Public. My contact ni siapa yang tuan save saja. Nama-nama yang tuan save saja akan nampak profile picture tuan. Jadi kalau buat business ni biasanya kita letak everyone lah supaya orang nampak kita punya profile foto.
Okay. Okay, terus. Okay, so dalam WhatsApp dia ada tiga. Sebenarnya WhatsApp ni yang kita biasa dengar ada dua. Iaitu satu WhatsApp personal ataupun WhatsApp biasa. Saya baru join tadi terdengar sikit bab WhatsApp kena ban. Boleh ulang balik? Kena WhatsApp ban tadi. Okay. So, okay, saya ulang sikit lah sekejap. Okay. Oh, kita ni bila kita guna WhatsApp untuk perniagaan, kita ada, bukan setakat perniagaan lah. WhatsApp biasa pun boleh kena ban. WhatsApp business pun kena ban. So, dia ada potensi kena ban. Satunya, kerana kita forward message pergi ke number-number yang tak save number kita. Itu satu. Maksudnya mereka tak save number kita, tapi kita forward message atau kita chat mereka. Biasanya kalau setakat kita chat 2-3 orang tak ada masalah, tapi bila kita kerapan tu tinggi, kita message 20-30 dalam satu masa, itu akan ada potensi kena ban. Ataupun kedua, kita create group WhatsApp, kita invite semua kontak-kontak yang ada dalam handphone kita. Dan mereka ni tak save number kita. Jadi apabila mereka tak save number kita, kita invite mereka dalam grup kita, maka kita dikategorikan sebagai spam. Kita boleh spam. Jadi bila ada salah satu saja atau 2-3 orang yang buat report dalam dia punya WhatsApp tu, maka kita punya number akan kena ban. Sebab itulah salah satu kebaikannya kalau tuan-tuan buka grup, jika tuan-tuan ada grup lah, ada grup masing-masing yang tuan jadi admin, sebaik-baiknya dalam grup tu tuan-tuan letak 2 admin. Kerana kalaulah number tu kena ban, at least ada satu number lagi sebagai backup daripada grup tersebut. Okay. Dan juga yang ketiga, ketiga pun boleh kena ban. Kalau kita suka buat blasting message kepada number-number yang tak dikenali. Blasting ni kan, kekerapan tu dalam contohnya, kalau boleh tuan-tuan buat 20 ke bawah. Maksudnya sampai 20, lepas tu tuan rehat dulu kan. Lepas tu dalam setengah jam, lepas tu start balik WhatsApp. Lepas tu rehat. Jika tak nanti, dia akan nampaklah kita dah menggunakan WhatsApp ni tak seperti apa yang telah disyaratkan oleh WhatsApp. Okay. So, itu penerangan dia. Okay, next. So, seperti biasa, kita ada dua WhatsApp. Okay, ada dua WhatsApp iaitu WhatsApp personal ataupun yang WhatsApp official. Dia panggil sebenarnya WhatsApp official. Tapi kita ni banyak kita gunakan sebagai personal lah, untuk personal use. Dan satu lagi, WhatsApp ada memperkenalkan lagi WhatsApp business. Okay. Apa dia WhatsApp business yang banyak kita gunakan untuk apa-apa urusan perniagaan kita. So, maksudnya dalam satu handphone, kita boleh letak dua WhatsApp. Sebab sekarang pun handphone kita ada dua number kan. Ada dua number. Nombor satu dengan number yang kedua. So, nombor satu mungkin kita letak WhatsApp personal. Nombor yang kedua kita akan letak WhatsApp business. Dia tak boleh ada satu number dua WhatsApp. Tak akan boleh. Kadang-kadang kita confuse. Macam mana nak ada dua WhatsApp? Boleh ada dua WhatsApp tapi syaratnya kena ada dua number. Sebab setiap WhatsApp ni dia akan didaftarkan dengan satu number. Dia kira macam kena ada IC lah. Baru kita akan boleh aktifkan WhatsApp. Cuma hari ini juga saya akan kongsikan kenapa perlunya kita ada WhatsApp yang ketiga. WhatsApp yang ketiga ni lebihnya untuk kita gunakan sebagai marketing. Okay? Kalau tuan-tuan agresif dalam marketing ataupun mengguna WhatsApp, maka tuan-tuan akan biasa. Akan lebih daripada 3 number sampai 10 number pun akan ada. Sebab salah satunya kenapa kita akan pakai lebih daripada 3 number, kerana faktor-faktor number ni kena ban tadi. Sebab itulah bila kita buat marketing, kita sangat agresif, pergi blast orang, pergi spam orang dan sebagainya. Jadi number ni akan kena ban. Sebab itulah kalau boleh, jika tuan-tuan berhasrat nak gunakan cara marketing untuk WhatsApp ni, maka tuan-tuan kena ada lebih daripada 2 number. Satu number personal, satu number business, dan satu lagi ialah number untuk marketing, tujuan marketing. Cuma macam mana kita nak letak satu handphone 3 WhatsApp? Di sinilah nanti saya akan kongsikan atau saya akan kongsikan juga software tersebut, iaitu FM WhatsApp, iaitu WhatsApp yang ketiga. Yang WhatsApp ketiga ni seperti saya kongsikan dalam preview kelas malam. Cuma ciri-ciri ni besok saya akan kongsikan. Malam ni saya akan fokus pada business WhatsApp saja, supaya tuan-tuan boleh follow kita punya perkongsian. Okay. Okay, next. So, dalam WhatsApp personal biasanya apa kita gunakan untuk keluarga, sahabat handai, rakan sekerja, komuniti ataupun kejiranan. So, kalau untuk WhatsApp perniagaan ni biasanya kita akan gunakan sebagai image perniagaan kita. Inilah juga kita akan gunakan sebagai nombor rasmi perniagaan kita, dan juga inilah juga yang kita bagi ataupun kongsikan kepada klien dan customer kita. Kenapa kita membezakan dua ni? Okay, kerana kita kadang macam saya
Saya secara peribadi, kalau masa saya bekerja, saya hanya kongsikan nombor personal ni pergi hanya pada yang seperti yang saya senaraikan, termasuk jugalah rakan sekerja. Tapi bila melibatkan jumpa klien dan sebagainya, saya akan bagi nombor bisnes saya. Pasal apa saya bagi nombor bisnes? Kerana saya tak berapa selesa mereka call saya pada waktu luar daripada waktu pejabat. Contohlah pukul 5 petang ke atas sampai malam, kadang sampai pukul 11 malam, pukul 12 malam pun ada klien WhatsApp kita. Ataupun mereka WhatsApp kita di hujung minggu. Kita pun ada masa privacy kita. Jadi ini yang kita tak nak ruang-ruang kita diganggu. Jadi sebab tu pada masa bekerja dulu saya memang ada dua number dah. Saya memang dah praktikkan dua number. Ataupun yang paling jahatnya lah, jahatnya okey, bukan jahat buat salah. Jahatnya tu ialah saya simpan nombor personal daripada nombor bos saya, daripada bos saya. Sebab kadang bos ni dia suka call hari Ahad, hari Sabtu Ahad dia akan call kita. Jadi kita pun nak rehat juga. Kan bila dia call tu bukan apa, terpaksa nak kena reply sebab bos kita kan. Jadi ada jugalah trik-trik macam ni. Tapi bila kita dalam dunia perniagaan ni, maka kita kena bertindak lebih profesional. Sebabnya ada masa-masa tertentu yang kita kena hadkan antara kita dan juga klien. Dan juga antara kita dengan rakan-rakan yang rapat dengan kita. Ini penting. Tuan kena tahu. Okey, Tuan Mutalib kata block nombor bos. Itu dia. Nanti kena block gaji kita hujung bulan nanti. Okey. So, kenapa saya suka dan saya preferkan tuan-tuan untuk adakan satu nombor WhatsApp bisnes. Sekarang ni mungkin tuan-tuan ada yang ada satu nombor. Okey. Lepas itu nanti minggu nombor personal. Lepas tu nanti tuan-tuan cuba try untuk ada second number, iaitu WhatsApp business. Tapi sekarang ni dalam Malaysia pun sebenarnya dah ramai yang ada dua number. Cuma mereka tak praktikkan lagi number yang kedua ni diinstall sebagai WhatsApp. Okey. Pasal apa saya sangat galakkan tuan-tuan untuk install nombor WhatsApp business. Di sinilah yang tuan-tuan perlu faham ciri-ciri yang berkaitan. Tuan Andrin kata Isnin baru unblock semula. Pandai. Okey. So saya terus Okey, yang ini WhatsApp marketing besok saya akan kongsikan. Okey, apa yang saya kongsikanlah dulu sikit. Apa yang ada dalam WhatsApp marketing ni, kita nak prospecting customer ataupun klien kita nak buat marketing, kita nak buat blasting, kita nak buat forward group, join group sana sini dan kita cari dan jemput mereka. Ini besok saya akan kongsikan. Kita belajar WhatsApp business dulu. So, balik kepada WhatsApp business. Okey, contohlah saya nak bagi tahu. Dalam ciri-ciri WhatsApp business ni, dia ada satu auto reply, iaitu apabila di luar waktu masa kita akan reply customer. Okey, katalah dah pukul 12 malam kita set, customer WhatsApp kita pukul 1 pagi. Ini biasa akan berlaku. Tuan-tuan akan lalui benda yang sama bila berniaga. So kita nak reply dia pukul 1 pagi sebab kadang dia ada privacy lah antara kita pun. Kita ialah siapa nak WhatsApp tengah malam, lagi-lagi kalau ada suami isteri ke. Jadi takut jadi pertikaian pula. Kenapa nak reply tengah malam dan sebagainya. Kita pun tak tahu sebelah sana dia macam mana. Jadi sudah. Jadi ada satu cirinya kita reply mereka secara automatik. Terima kasih tuan kerana menghubungi saya. Saya tak dapat reply anda pada masa ini kerana di luar waktu operasi. Besok nanti saya akan reply tuan puan. Contoh. Tapi lepas tu nanti mak ayah kita pula WhatsApp kita. Contoh mak ayah kita WhatsApp. Dia kata, ni nanti besok jangan lupa datang pukul 7 ada benda ni. Kita pun reply yang sama juga dengan mak ayah kita. Terima kasih tuan kena menghubungi saya. Dah sudah. Mak ayah kita pun pelik. Aku ni mak ayah dia jadi customer pula dia buatnya. Jadi benda-benda ni kita nak nampakkan kita lebih profesional. Jadi macam mana kita nak handle antara customer dan macam mana kita nak handle antara kita dengan kita punya orang yang rapat dengan kita lah, yang dia biasa berhubungan. Jadi WhatsApp business ni dia boleh membantu kita untuk urusan berkaitan. Okay. So terus kita pergi ke ciri-ciri yang ada pada WhatsApp. Okay, apa ciri-ciri yang ada pada WhatsApp business? WhatsApp biasa tu saya tak kongsilah sebab tuan-tuan dah biasa guna. So yang pertamanya, dekat ciri-ciri dia yang ada ialah tuan-tuan boleh tengok dekat profile. Okay? Macam mana nak tengok profile? Sebelum tu tuan-tuan kena install dululah WhatsApp business. Sebelum saya terlupa, tuan-tuan install dulu WhatsApp business. Lepas tu tuan-tuan akan nampak paparan seperti ini. So dekat profile ni tuan-tuan tengok pada sebelah kanan, dia akan ada satu business tools. Ini saja bezanya antara WhatsApp biasa dengan WhatsApp business, iaitu business tools. Lepas tu dia ada labels.
Okay, saya guna nombor line dan telefon line khas untuk WhatsApp business. Boleh juga puan. Cuma tinggal lagi puan kena pegang 2 handphone dalam satu masa yang sama. Cuma kalau nak lebih senang, install saja dalam satu handphone, tak ada masalah. Biarkan number tu dekat number handphone lain, tapi WhatsApp ni dalam handphone yang sama, boleh. Maksudnya kalau customer nak tanya mengenai produk bagi link WhatsApp business ya. Yes, betul. Sebaiknya kita gunakan WhatsApp business apabila customer menggunakan bertanya berkenaan produk. Cuba try untuk asingkan. Awal-awal ni agak tak berapa biasa, tapi insya-Allah nanti tuan-tuan akan dah biasa. Sebab ada strategi dia. Okey. So, yang keduanya, okey, bila masuk WhatsApp business ataupun WhatsApp business tool, so ini adalah paparan yang ada. Cuba follow ini adalah paparan yang ada dalam business tools. So, pertama sekali, kita akan pergi one by one. So, business pertama sekali, kita lengkapkan maklumat perniagaan kita. So, macam tadi gambar kita letak atas sekali. Okay, lepas tu nanti kita akan masuk follow saja dia punya step by step. InsyaAllah dia takkan ada try and error semua, tak ada masalah. Try masuk, klik saja pada pen tu. Pertamanya kita akan masukkan gambar. Lepas tu nama kita. So contohlah apa yang kedua tu ialah perniagaan kita. So apa perniagaan yang kita buat? Okay, nama syarikat ke, nama produk ke, nama ejen ke, tak kisah. Lepas tu yang ketiga kita bagi penerangan ringkas. Dekat bawah tu nanti akan ada penerangan ringkas. Tuan-tuan, saya adalah master distributor. Saya adalah ejen kawasan Kelang contohnya. Saya adalah penyedia perkhidmatan apa contohnya. Lebih kurang macam tu ringkasan supaya mereka tahu yang tuan ni tawarkan apa. Kalau ada 2-3 bisnes, saya berniaga selai 1 2 3. Bagi tahu je apa perniagaan tuan-tuan. Okey. Lepas tu nanti ada bahagian kategori, masukkan saja sebagai entrepreneur, usahawan. Lepas tu jika tuan-tuan ada alamat, masukkan alamat. Yang ni kita dah kongsikan macam mana nak buat alamat ni pada sesi Google listing pada minggu yang sudah. Jadi tuan-tuan akan boleh dapatkan dah alamat tuan-tuan tu. Pinkan alamat tu dalam tuan-tuan punya WhatsApp. Jadi automatik nanti bila tuan-tuan hantar profile saja, tak payah nak share location. Mereka akan terus dapat lokasi tuan-tuan berada di mana. Lepas tu yang ketiga seterusnya, tuan-tuan masukkan waktu operasi. Okay, waktu operasi ni penting. Tuan-tuan akan gunakan masa aware message tadi. Bila dah selepas pukul 9, siapa saja customer WhatsApp tuan-tuan akan automatik dapat message. Okay, message pemberitahuan. Tuan akan WhatsApp mereka keesokan harinya. Tak perlu tunggu. Sebab customer ni kadang apa? Mereka nak cepat. Okay, mereka nak kita reply mereka secepat yang mungkin. Tapi bila part kita nak close dia kejap lagi, dia akan bagi blue tick kita 3-4 hari. Tu biasa, normal. Dia tanya PM. Lepas tu kita dah bagi tahu maklumat. Okay, dengan harga sekali. Lepas tu kejap lagi 2-3 hari senyap pula dia. Customer dia macam tu, biasa. Okay. Terusnya di bawah tu juga jika ada link, okay, di situ dia minta website sebenarnya. Tapi saya cadangkan masuk saja link. Shopee link, Lazada link, website link, Facebook link, apa saja yang ada link berkaitan, masukkan dalam tu. Tak ada masalah. Okay. Di situ letak, dia kata add another website. Masukkan dalam tu. Lepas tu di bawahnya lagi akan ada katalog. Okay. Ini follow je. Apa yang saya kongsikan ni tuan-tuan follow je step by step dia punya tu. Okay. Lepas tu kita akan masukkan dalam katalog. Okay. So pada part katalog ni tuan-tuan, di sinilah pentingnya katalog ni. Memudahkan anda untuk berurus niaga dengan mereka. Sebab biasanya kita main order saja. Lepas tu nanti kita nak, okay tuan, kalau dia kata 2-3 produk dia nak order. So kadang kita pun confuse. Dia nak produk A ni berapa banyak, produk ni berapa banyak, kejap kata yang macam ni, kejap kata macam ni. Sebab bila chatting tu panjang, jadi kita nak confirm order tu kadang-kadang dia agak confuse. Tapi bila kita ada katalog ni, maka dia akan memudahkan kita untuk kita capture order tu tepat. Dia akan terus keluarkan berapa charge. Contohlah dia kata dia nak 3 produk A, 2 produk B. Bila dia cut saja, lepas tu di situ akan ada jumlah terus. Tanpa kita nak buat kira-kira. Kejap saya kira dulu tak ada. Dia akan terus bagi tahu jumlah harga yang kita akan charge kepada dia. Okay, tu katalog. So macam mana nak buat katalog? Tuan-tuan buka bahagian katalog. Okay. Tuan-tuan buka, lepas tu nanti klik saja add new. So dekat add new ni, bila tuan-tuan klik, so dia akan keluar paparan seperti ini.
So dekat paparan ni lah tuan-tuan akan masukkan dulu nama produk. Lepas tu yang kedua ialah harga produk. Dan yang ketiga ialah penerangan produk. Contohlah kalau tuan-tuan jual emas, ada daripada kita ni yang jual emas. Okay, jadi dekat situ tuan-tuan ceritalah emas yang saya keluarkan ni, yang saya jual ni adalah keluaran apa, Public Gold ke apa sajalah company yang berkaitan. So emas ni dia punya kualiti apa 999, lepas tu dia punya apa company pelombong tu daripada mana contoh. Okey. Jadi ciri-ciri produk tu. Okey, lepas tu bawah sekali akan ada link. Okey, link untuk pembelian secara online jika ada, ataupun link website tuan-tuan, ataupun link Lazada dan Shopee. Masukkan link yang berkaitan jika ada link lah. Okey, kalau tak ada, kiranya dia akan WhatsApp tuan secara direct. So ini sangat straightforward, simple. Okey. Next. Boleh follow Jangan risau, kejap lagi saya tunjuk contoh satu-satu. Ini bagi penerangan dulu. Okay, lepas tu kita ada juga aware message. So dekat aware message ni lah pentingnya masa tadi. Kalau tuan-tuan set pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam, so mana-mana message yang masuk selepas daripada waktu operasi tu, okay, maka mereka akan menerima message seperti apa yang tuan-tuan tetapkan lah. Okay, contoh kita letak sini, aware message-nya, terima kasih kerana menghubungi saya. Saya tidak dapat membalas mesej tuan-puan buat masa ini. Mungkin kerana di luar waktu kerja. Okay. Sila tinggalkan pesanan atau pertanyaan tuan-puan. InsyaAllah saya akan hubungi tuan-puan kembali. Contoh macam tu. Tapi bila tuan-puan buat aware message ni, jangan sekali-kali tinggalkan link-link yang penting. Contoh apa link yang penting? Facebook tuan-tuan, Shopee, website, apa saja yang ada link. Jadi tuan-tuan letak link tersebut supaya mereka ni tak perlu nak tunggu tuan-tuan reply. Jadi tuan-tuan pun boleh tambah kat bawah tu untuk maklumat untuk sementara mungkin tuan-tuan boleh pergi ke link FB saya, website saya, Lazada saya, Shopee saya dan sebagainya, ataupun tengok katalog saya. Jadi ini pentingnya aware message. Jadi ataupun mungkin tuan-tuan tengah bercuti. Jadi tuan-tuan set lah tuan-tuan bercuti bila, sampai bila, maka tuan-tuan letak dekat dalam aware message tu, terima kasih kerana menghubungi saya buat masa ini saya sedang bercuti ataupun tengah kuarantin COVID ke dan sebagainya. Okay, untuk pertanyaan lanjut sila berhubung dengan nombor berikut. Jadi kita letak nombor staff kita, lepas tu nombor kontak dia. Kalau ada 2 staff letak 2 staff, 3 staff letak 3 staff. Okay, nampak tak mudahnya bila ada WhatsApp business. Jadi kita tak perlu nak membuatkan customer tertunggu-tunggu. Okey, Tuan Mutalib bertanya, macam mana nak masukkan link? Okey, macam mana nak masukkan link untuk WhatsApp? Untuk WhatsApp ke maksudnya tu? Nombor telefon mereka lah, ataupun nombor telefon, ataupun link kalau tak ada staff. Kalau tak ada staff, kita letak nombor kita lah, kita bagi tahu, kita rehat dulu. Bagi tahu tempoh masa yang kita tak boleh nak berkomunikat dengan mereka. Jika ni kad katalog. Okey, link dekat katalog tu tuan-tuan cari bahagian share. Cari bahagian share. Dekat share tu dia ada satu QR share, lepas tu invitation link ataupun copy link. Biasanya kita akan copy link. Copy link tu nanti pastekan dekat mana yang kita letakkan maklumat berkaitan. Macam di sini saya letak link tu dekat sini dah terus. Lagi-lagi yang bagusnya, kalau tuan-tuan ada master link, macam kita kongsikan minggu lepas, kita belajar berkenaan dengan Linktree. Linktree tu semua dah ada. Tak payah letak Facebook ada, website ada, email ada, lokasi ada. Itu sebabnya penting Linktree. Siapa yang tak dapat kelas lagi Linktree pada minggu sudah, jangan risau, kita akan ada kelas yang sama pada minggu keempat. Okay. Jika nak letak link dekat saya dah ada Linktree. Cun. Saya baru join malam ni. Tak apa tuan, baru join malam ni, don't worry. Nanti link berkaitan tu, nanti tuan akan jumpa. Nanti kita akan kongsikan juga malam ni, don't worry. Okay, next. So, lepas aware message, kita ada juga greeting message. Okay, apa dia greeting message ni? Okay, greeting message ni, pertamanya ialah customer yang first time PM kita. Contohlah, Assalamualaikum tuan, dia kata. Lepas tu, kita tak pernah berkomunikasi dengan dia, dia first time. Okay, so apa yang akan berlaku? Kita akan terus automatic reply.
kita bukan kita akan reply dengan dia, salam sejahtera tuan puan, apa khabar? Okey, saya Hardi. Terima kasih kerana menghubungi saya. Okey, untuk maklumat saya merupakan apa sekian. Dan kita bagi link kita lah. Jika ada link, kita bagi link kita berkaitan. So itu adalah greeting message. Maksudnya ucapan selamat kepada mereka yang pertama kali berkomunikasi dengan kita. Jadi nampak tak lebih mudah. Lepas tu kita letak lagi tambah situ. Mungkin saya tak dapat nak WhatsApp puan dengan segera yang mungkin pada ketika ini. Mungkin kerana ada urusan lain. Saya akan PM setelah membacanya. Jadi kita tak membuatkan mereka tertunggu-tunggu. Sebab kena ingat, customer ni dia memang tak suka nak tunggu. Dia nak cepat je kerjanya. Bila part dia nak closekan lagi, kejap lagi dia senyap lah kita. Jadi inilah tujuannya greeting message. Kita tak nak kita terlepas dengan customer ni tadi. Sebab nanti mungkin orang ni tak reply saya langsung. Kata 3 jam tak sempat nak reply. Mungkin pada masa 3 jam tu kita memandu daripada Kuala Lumpur pergi ke utara. Jadi dalam masa pemanduan tu kita tak sempat nak reply ataupun baca WhatsApp pun. Jadi sekurang-kurangnya greeting message ni akan mengurangkan dia punya dia punya masa nak menunggu tu. Dia kata okey, so dia faham lah. Mungkin kita ada masa, so dia akan memahami kita. Ini tujuan greeting message. Yang keduanya juga, greeting message ni boleh digunakan untuk apabila ada customer ataupun siapa saja yang berkomunikasi kita dalam masa 14 hari ni, dia tak ada reply kita. Maksudnya tak ada sebarang komunikasi dalam masa 2 minggu. Jadi contohlah dia kata Assalamualaikum. Dan kita communicate kan. Lepas tu nanti selang 2 minggu baru dia PM lagi kita semula. So bila dia PM kita semula lagi, maka dia akan dapat message yang sama, greeting message yang sama. Tapi jika di bawah daripada katalah hari ke-10, dia PM kita tak ada masalah, dia tak dapat ada greeting message tu. Tapi selepas 14 hari, jika langsung tak ada komunikasi WhatsApp kita dengan dia, maka dia akan dapat greeting message tersebut. Ataupun yang ketiga, kita clearkan chat tersebut. Kalau kita clear chat, kejap lagi dia WhatsApp kita, dapat lagi dia greeting message berkaitan. So macam mana nak buat? Tuan-tuan jangan takut, klik saja bahagian tu. Klik saja bahagian tu. So nanti tuan-tuan aktifkan button tu, lepas tu masukkan teks yang berkaitan. Macam saya akan tulis salam sejahtera. Dan didoakan anda dilindungi. Ini sebab musim COVID. So kita doakan ada supaya dia nampak lembut atau dia relax sikit dengan kita. Terima kasih kerana menghubungi saya. Sila tinggalkan pesanan atau pertanyaan anda. InsyaAllah saya akan membalas pertanyaan anda setelah membacanya. Kemungkinan, kita bagi reason, kemungkinan saya sedang mempunyai urusan untuk diselesaikan. Saya akan merespon kepada anda sebentar lagi. Lepas tu saya bagi link. Link-link yang berkaitan. Jadi dia pun boleh tengok link kita lah. Okay. So dapat tuan-tuan pada part ni dapat. Okay, next. Tuan tolong sharekan cara tuan tulis untuk aware dan greet message tu. Okay, kalau tuan nak dapat saya punya ni, cara satunya tuan PM je saya. InsyaAllah tuan akan dapat teks yang saya tulis tadi. Tu. Okay. Tak apa, nanti saya akan kongsikan kepada dalam grup masing-masing. Don't worry. Okay. Nombor saya tu 01113612,000. Tuan Mutalib try PM, nanti dapat teks yang berkaitan. Okay, next. Yang seterusnya, bahagian messaging. Okay, bahagian messaging ada 4 bahagian. So, ini bahagian ketiga. So, bahagian ketiga ialah quick replies. So, apa dia quick replies ni? Okay, quick replies ni adalah tuliskan soal adalah jawapan-jawapan yang biasa kita akan reply customer berdasarkan pertanyaan mereka. Ataupun FAQ lah, frequent asked question. Soalan-soalan yang selalu ditanya oleh customer. Jadi soalan ni lah yang akan kita selalu jawab. Maka apabila kita selalu jawab, kadang kita tulis dekat mana? Dekat nota. Kan kita ada nota dalam handphone ni, ada bahagian nota. Kita suka copy paste kat situ. Tapi sebenarnya lebih mudah jika kita buat dia sebagai quick reply. So maximum quick reply yang kita boleh buat adalah sebanyak 50. Okay, salah satulah soalan yang mereka akan tanya. Okay, salah satu yang mereka akan tanya ialah macam mana nak bank in, ataupun bagi nombor akaun anda. Itu nombor telefon saya nak. Okay, bagi nombor akaun anda. So bila dia minta nombor akaun je, kita pergi buka gambar, lepas tu pergi scroll up cari. Kalau kita tak buat folder,
Maka masa itulah dia akan masa juga kita carilah kita punya gambar account tadi, ataupun kita copy paste, kita cari nota, kita copy paste. Tapi sebenarnya dia boleh buat seringkas yang mungkin dengan quick reply. Okey, tuan-tuan hanya tekan palang. Okey, kejap lagi saya tunjukkan. Lepas tu dia akan terus call. Kita letak Maybank ke CIMB Bank ke dan sebagainya. So kita akan reply mereka secepat yang mungkin. Okey. Ini guna WhatsApp business. Besok kalau guna WhatsApp marketing, dia auto reply. Okay. So, bagaimana nak buat? Tuan-tuan masuk saja pergi ke quick reply. So, dia akan ada pilihan. Okay. Ini contoh dia lah. Ini contoh quick reply tu macam mana. Mungkin tak clear dekat sini. Kejap lagi saya tunjuklah dia punya function tu lebih mudah. Okay. Okay, next. Yang keempat. Okey, yang keempat pun saya akan tunjukkan kejap lagi, iaitu berkenaan dengan labels. Okey, apa dia labels? Okey, labels ni adalah penanda sebagai rujukan pantas. Okey, mengenai kumpulan klien ataupun mungkin kita nak tanda sebagai proses yang telah kita buat kepada mereka yang kita ingin follow up mereka. Contoh yang paling mudah. Pertamanya ialah mereka ni dah order. Lepas tu dah order, dah bayar. Lepas tu kita tanda lagi satu, dah bayar, lepas tu tinggal tunggu post. Lepas tu yang satu lagi kita tanda ialah sedang post. Lepas tu mungkin yang seterusnya ialah mereka jadi klien. Maksudnya barang tu dah delivered. Jadi itu tanda. Ataupun mungkin kita ada 2-3 produk, kita letaklah ni customer emas ke, yang kedua customer sambal, ketiga customer sos, keempat customer kopi. Pun boleh kita buat macam tu. Ataupun kita nak bezakan lagi antara ini adalah grup kelas digital marketing contohnya. Yang ini adalah grup kelas tuition, ini adalah grup kelas apa. Contoh itu adalah label. Sebab apa? Dekat label ni nanti tuan-tuan tak perlu nak cari mereka, nak WhatsApp benda-benda yang penting. Mungkin katalah grup penduduk contohnya kan, label tuan-tuan gunakan label. Kalau masuk grup dia lain sebab semua orang duduk dalam grup, tapi label ni tuan tanda saja. Jadi bila tuan-tuan nak message mereka, automatik mereka akan dapat message kita. Hanya dengan satu message 120 orang tu akan dapat message yang sama. Dengan syarat mereka pun kena save number kita. Itu penting. Dia sama seperti broadcast label ni. Dia sama seperti dengan broadcast. Okay, next. Okay, WhatsApp yang seterusnya ialah short link. So, apa yang ada dekat short link ni? Okay, dia adalah paparan pantas untuk jemput customer melalui link atau QR code. Okay, pentingnya short link ni pada bahagian QR code. Okay, tuan-tuan buat business card, jangan lupa letak QR code. Tuan-tuan buat receipt, jangan lupa letak QR code. Apa sajalah yang ada benda bercetak, poster dan sebagainya, sebaiknya ialah tuan-tuan letak QR code. Contoh seperti ini. Ni QR code saya. Okay, cuba try tuan-tuan PM. Cuba try tuan-tuan scan number ni. Saya nak tengok ada tak yang sampai. Ini contoh. Cuba tuan-tuan try QR code scan QR code ni. Tengok ada tak apa pertanyaan dia tanya kat situ. Tu bahagian soalan. Okay. Okay, nampak. So ada tuan apa? Ada satu dah masuk. So nampak tak? So tuan nampak tak di situ? Saya terus bila tuan tanya saya, "Hai, nama saya daripada mana? Hai, saya hadir kelas malam ini." Contohnya kan. Lepas tu saya pun reply saya punya cara auto reply. Tuan Mutalib tadi. So Tuan Mutalib dah dapat. Okay. So Tuan Mutalib pun dah nampak cara kita buat benda ni. Okay. Terima kasih Tuan Mutalib yang respon. Okay. Lepas tu kita ada juga Puan Rashidah daripada Penang. Okay. So pun nampak So mudah sangat benda ni. Jadi nanti kalau tuan-tuan berniaga, nanti pada part ni letak apa pertanyaan yang kita nak mereka tanya kita. Okay, next. So yang bawah sekali tu ialah berkenaan Facebook dengan Instagram. Yang ini tuan-tuan link. Tuan-tuan linkkan
Facebook ataupun Instagram tuan-tuan. Biasanya link ni kita akan buat dekat Facebook. Bukan buat dekat sini, kita akan buat dekat Facebook. Jadi apa saja yang berlaku dekat Facebook, automatic profile kita akan diubah. Kita tak perlu nak edit dah business profile dekat sini. Okay. So sekarang ni saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dia punya cara-cara. Okay, supaya tuan-tuan nampak. Okay. Tuan kena save nombor saya. Baik Tuan Mutalib, insyaAllah. Saya akan save nombor Tuan Mutalib. Okay, Tuan Mutalib. Saya save dulu nombor Tuan Mutalib. Okay, saya tunjuk demo sikit pada tuan-tuan. Okay, ini adalah WhatsApp bisnes saya. Okay, tadi tu setelah Tuan Mutalib QR scan tadi kan, so dia akan keluar seperti ini. Nampak tak? Hi Mr. Buhadi, nama saya. So patutnya isi nama tuan lah, daripada mana saya hadir kelas malam ini. Lepas tu saya pun auto reply sebab Tuan Mutalib first time WhatsApp saya. So saya pun automatic reply, salam sejahtera dan doakan anda dilindungi daripada ini. Adalah auto reply saya. Lepas tu dia pun reply lah. So sekarang saya save nama Tuan Mutalib dulu. Okay, macam mana nak save number pun dia ada strategi nak save number ni supaya kita dapat kenal kita punya customer daripada mana ataupun klien kita. Ini dia CPM. Okay, contoh So okay. So dekat WhatsApp ni seperti saya kongsikan, ini adalah business tool tuan-tuan. So untuk away message macam mana nak buat tadi? Okay, kita klik away message. So kita aktifkan button ni dan kita tekan edit tu untuk masukkan teks yang berkaitan. So tuan-tuan masuklah teks tuan-tuan nanti. Terima kasih kerana menghubungi saya tak dapat. Ikutlah teks yang macam mana yang tuan-tuan masukkan. Lepas tu nanti ada link, tuan-tuan masukkan link. Link macam saya gunakan Linktree terus. Sebab apa? Linktree ini dia dah banyak dah. Dia sekali semua dalam satu link, senang. WhatsApp, Facebook, Instagram semua ada kat situ dah. Okay. Lepas tu di sini pun kita boleh exclude siapa yang kita nak. Siapa yang kita nak hantar exclude ni maksudnya siapa yang kita nak kecualikan. Seperti mak ayah kita dan sebagainya lah. Kita letak siapa. Exclude ni kalau tuan-tuan perasan dekat bawah tu ada exclude kan. Okay, contohlah kita nak exclude satu. Saya letak satu exclude ni. Siapa yang kita nak kecualikan. Katalah ni kita nak letak Pak Solem ke siapalah. Mak ayah kita. Letaklah number yang kita yang rapat dengan kita. Bukan customer kita. Ataupun siapa yang bukan dalam address book kita. Maksudnya di luar waktu yang kita operasi berniaga. Mereka tak dapat message ni pun boleh kita pilih seperti itu. Okay. So dapat tuan-tuan. Ulang balik cara tuan save nombor. Okay. Kalau untuk save number customer tu biasanya saya letak dia punya apa produk depan. Lepas tu nama dia. Lepas tu hujung dia kawasan dia. Itu cara saya save number customer lah. Okay. Lepas tu yang keduanya ialah greeting message. Okay. Dekat greeting message pun sama seperti away message tadi. Cara dia sama saja. Okay. So di sini letak. Okay. Letak anda punya teks tadi, copy paste lah. Okay. Kalau nak ikut cara saya ni pun boleh. Kejap lagi saya akan kongsikan dalam grup nanti. Untuk tuan-tuan dapat cara teks ni. Okay. Lepas tu tuan save. Di sini pun sama. Tuan-tuan nak excludekan siapa tak nak terima message ni pun boleh. Contoh macam isteri kita lah. Isteri kita bila tanya kita saja, dia tak perlu nak terima auto reply message tadi. Pukul 1 pagi dia WhatsApp kita pun tak perlu nak terima auto message. Okay, next. Okay. Yang ketiga, ini panjang sikit saya nak tunjuk. Okay, ini yang ketiga ni ialah quick replies. Okay, macam mana quick reply ni berfungsi? Untuk contoh, saya tunjuk dulu. Saya gunakan Tuan Mutalib sebagai contoh. Okay, Tuan Mutalib nak tanya saya apa? Contohnya lah. Okay, dia nak tanya saya pasal package. Contoh. So, saya hantarlah. Nampak tak? Gambar dah ada dengan maklumat pun dah ada. Panjang kan? Ini contoh Tuan Mutalib. Saya bagi maklumat ni terus dia akan dapat. Lepas tu kejap lagi Tuan Mutalib tanya macam mana nak daftar. Okay, saya pun bukakan balik. Okay. Saya pun akan letak daftar. Daftar sini tak ada. Okay, lepas tu
macam mana nak top up lah. Contohnya lah macam mana nak top up. Okay, contoh nak top up, saya pun tekan lagi. Ni contoh dia. Nampak tak? Quick reply ni sangat-sangat membantu. Dia cepat. Maklumat akan dapat dengan pantas. Okay, lepas tu mungkin kita nak tanya nombor bank. Contohnya lah. Nombor bank. So, kita letak kita punya MBB. Contoh kita tekan nombor bank. So, dia pun dah keluar. Itu maklumat dia. Okay. Ni. Okay, nampak tak contoh dia? Lepas tu dekat bank pun saya letak lagi maklumat perniagaan yang lain jika ada. Ni saya padam balik. Ni contoh. So, macam mana nak buat ni? Itu pertanyaan yang kena tanya. So, kita pergi ke Business Tools. Klik Business Tools tuan-tuan. Lepas tu pergi ke Quick Replies. Okay, dekat Quick Replies ni ada button warna hijau. Okay. Okay, biar saja. Okay, maaf saya dah terdelete dah. Okay, dekat button hijau ni klik, tambah. Lepas tu kita masukkan message dahulu. So, apa message yang biasa kita dengar customer nak? Okay, di mana lokasi tuan? Okay, lokasi saya di dan kita bagilah nama penuh ataupun alamat penghantaran lah. Okay, alamat penghantaran. Okay, penghantaran kita letaklah KNXXX. Oops, tertekan. Sorry. Inilah bila jari besar ni masalah dia macam tu lah. Okay. Maafkan saya. Okay, so alamat penghantaran kita klik XXXX. Dia punya button tu mengganggu. Okay. Lepas tu shortcut, kita letak shortcut apa? Alamat. Lepas tu mungkin kalau ada gambar kedai, kita letaklah gambar kedai. Contoh kita letak yang ni. Ni gambar kedai. Okay. Dan kita pun save. So nanti kita pergi ke Quick Replies. Contohlah Tuan Mutalib tadi. Maaf ya Tuan, saya bagi contoh kat Tuan dulu. Kita tekan palang. So dia akan keluar semua maklumat berkaitan. Maka kita tekan alamat. Type alamat. Dan dia akan keluar. Dan kita tekan hantar. So dia pun akan dapat maklumat berkaitan. So dapat tuan-tuan? Untuk quick reply dulu. Ada pertanyaan tak? Sebelum saya pergi ke teks yang lain. Okay. Dapat tuan Tuan-tuan dan puan dapat follow saya tak untuk quick reply saja? Okay, faham. Terima kasih Puan Syarul Baria Eri Chun. Thank you. Okay, next kita pergi ke labels. Okay, ke labels ni tuan-tuan klik labels. So dekat sini ada nama-nama yang kita dah tagkan mereka. So macam mana nak tag mereka ni? Okay, pertama sekali kita pergi ke chatting yang tadi. Okay, chatting tadi contohlah kita ada katalah tuan ni, kita klik lama-lama dekat nama tadi. Lepas tu atas sekali ada bentuk tag. Selepas nombor 1 tu ke kanan tu ada satu bentuk pentagon. Tuan-tuan klik pentagon ni. Dekat sini kita nak letak mereka dekat mana? Dekat mana? Kita letak katalah team DMC tadi. Contoh. Dan kita pun save. Okay, lepas tu mungkin dia ni bukan satu kumpulan saja. Mungkin dia pun kita nak letak dekat testing contohnya. Dan kita save. So dia akan ada 2 label. So lepas itu kita nak mungkin menghantar maklumat pergi ke mereka secara cepat. Okay, contoh Okay, saya tak gunakan yang bawah tu, saya gunakan atas yang ni lah. Gen 1 dealer ni senang nak kacau sikit. So ini adalah senarai-senarai yang kita tag. Mereka ni adalah senarai-senarai yang kita tag. So apa yang kita kena buat? So kalau kita nak hantar SMS pada mereka, so kita tekan 3 segi kat hujung ni, tekan saja. Lepas tu dekat sini ada satu message customer. So tekan message customer ni. Okay, daripada senarai ni ada tak yang kita tak nak hantar maklumat kepada mereka? Contoh. Okay. Jika ada, kita antiklah mereka. Contohnya kita antik ni. Atas ni. Ataupun mungkin kita pilih lagi. Kita cari lagi siapa yang kita nak antik mereka. Contoh kita cari. Contoh yang lain. Katalah ini kita antik. So maksudnya ada berapa orang. Kita tekan right. So dia akan tulis ada 34 penerima. Yang kita akan message sekejap lagi. So kita type di situ selamat malam. Okay, contoh. Lepas tu ada tak gambar kita nak masukkan. Sekiranya ada gambar.
kita cari gambar yang berkaitan. Okey, kita cari gambar. Contoh inilah. Okey, kita tekan gambar ni dan kita send. So, bila kita send, so seramai 34 ni akan terima message. Nampak tak? Seramai 34 yang kita tag dalam label tu, mereka akan dapat message kita. Kejap lagi. Tengok. Puada. Mereka, kita tengok dekat chat. Nanti mereka akan reply lah. So, mereka tu dah terima dah message kita tadi sebenarnya. Dia tak keluar kat sini maklumat tu. Okay, label balik. Okay, dapat tuan-tuan? So, maksudnya seramai 34 tu hanya dengan satu message saja mereka akan dapat maklumat. So, macam mana nak guna ni dalam perniagaan kita? Contoh, kita ada produk terbaru. Mereka ni dah jadi customer kita. Kita hantar, Assalamualaikum, terima kasih dah menjadi customer saya. Untuk bulan September ni, kita ada satu promosi khas untuk pembeli yang sedia ada. Dan kita bagilah maklumat berkaitan. Itulah tujuan label ni. Maksudnya kita boleh tahu mana yang customer kita dah selalu guna ataupun prospek. Mungkin prospek kita letak, okay, Assalamualaikum, kepada yang belum membeli lagi, okay, kita ada masa 3 hari lagi sebelum promosi ditutup. Jadi kita hantar satu message dia, mereka semua akan dapat message yang sama. Okay. Puan Fudia tanya, Tuan, maksudnya semua 34 tu dah save nombor kita, betul? Syaratnya mereka kena save number kita. Barulah mereka akan dapat WhatsApp kita tadi. Dia sama seperti label, broadcast lah. Cara ni sama seperti broadcast. Okay. So far dapat tuan-tuan? Okay, next. Okay, kita pergi business tool lagi. Okay, apa yang saya nak kongsikan dekat sini, dekat business tool. Okay, yang last partnya ialah berkenaan dengan katalog. Jika mereka tak save, mungkin kita kena ban ke tuan. Okay, jika mereka tak save, untuk yang ini saya rasa untuk kena ban tu kurang. Pasalnya, bukan kurang, takkan kena ban lah. Sebabnya mereka dah pernah berkomunikasi dengan kita. Lagi-lagi kalau mereka yang PM kita dulu. Sebab button untuk ban tu dah tak ada dah. Bila mereka dah melainkan kita yang PM mereka dulu. Tapi kalau untuk broadcast ni, mereka takkan dapat lah kalau mereka tak save number kita. Jadi, dia untuk benda ni, kita dah save number dia, dia dah save number kita. Itu syarat dia, Tuan Mutalib. Okay, next berkenaan dengan katalog. Okay, katalog ni, okay, tuan-tuan dah biasa nampak, sebaiknya tuan-tuan jangan pernah abaikan kebaikan katalog. Penting. So, di sinilah tuan-tuan masukkan add new item. Okay, masukkan gambar ni kena ikut, dia akan ikut turutan. Dia maksimum 10 gambar boleh masuk. Jadi tuan-tuan carilah gambar-gambar yang berkaitan. Okay. So, klik 4 gambar ni. Dia, kalau saya nak tunjuk yang dalam share ni, dia supaya nak tunjuk sebab dia tak nak terklik. Saya pun tak faham. Dia akan pergi ke sana. Okay, so saya tak dapat masukkan gambar. Cuma saya nak tunjukkan proses dulu pada tuan-tuan. So, pertama ni ialah item. Nama item tuan-tuan. Katalah tuan-tuan jual sambal. Sambal apa? Sambal apa? Peris apa contohnya. Lepas tu harga. Masukkan harga. Okay, katalah RM10 dan sebagainya. Lepas tu description. Penerangan ringkas berkenaan dengan produk berkaitan. Lepas tu nanti tekan lagi more field. Link. Jadi di sini kalau ada link Shopee, masukkan link Shopee. Kalau tuan nak mereka order melalui Shopee. Ataupun Lazada dan sebagainya. Jadi masukkan link berkaitan. Okay. Item code tu tadi tu abaikan. Tak perlu nak tulis pun tak apa. Jadi dia akan jadi seperti paparan yang di bawah ni. Ini contoh dia. Paparan. Jadi benda ni tuan-tuan nak ikut susunan pun boleh. Dia nak susun ni dia ada strategi. Okay. Dia mana yang last edit, update, dia akan duduk atas sekali. Kalau untuk gambar tadi kita masukkan yang terawal, itulah yang nombor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 10. Tapi kalau untuk update untuk susunan katalog ni, mana yang last update, dia akan duduk atas sekali. So daripada atas sampai yang ke bawah. Jadi tuan-tuan kena strategikanlah. Jika tuan-tuan nak letak produk tu atas sekali, maksudnya tuan-tuan kena update dia last sekali. Update last sekali tu sama ada edit yang paling terakhir edit lah. Ikut masa dia. Okay. Itu maksud katalog. So dekat katalog ni, apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan,
Okay, kebaikan dia ialah contoh kita bagi contoh. Okay, tuan-tuan pergi ke WhatsApp yang satu lagi. Okay, katalah saya pakai WhatsApp ni. Okay, lepas tu saya klik ni Mr. Boy Hadi ni. Dekat sini dia akan nampak. Okay, dekat sini dia akan nampak ada button. Kalau number tu number business, dia akan ada nampak gambar kedai dekat atas sekali. So tuan-tuan klik gambar kedai ni. So ini dia akan bawa ke katalog orang tu tadi. So katalah tuan-tuan nak cari produk kat sini, tuan-tuan klik pilih produk yang tuan-tuan nak. Lepas tu tuan-tuan pun dah rasa ingin membeli, tekan add to cart. So dekat add to cart, tuan-tuan nak berapa kali produk ni tuan nak beli, kliklah 2 kali ke 3 kali terpulang. Lepas tu tuan-tuan pergi back lagi sekali. Katalah tuan-tuan nak guna beli lagi produk lain. Katalah ini sebagai produk. Ini contoh Lepas tu tuan dah baca, tengok macam menarik, tuan rasa nak beli, klik add to cart. Lepas tu tuan-tuan perasan tak atas sekali tu ada number 3. Atas sekali tu ada button cart ataupun troli. Klik button troli atas sekali ni, klik. So dia akan nampak seperti ini. Jadi ini bergantung pada tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak tambah berapa? 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke? Klik saja. Dia nanti mereka pun akan dapat maklumat yang sama. Jika anda nak tambah, tekan tambah. Tekan tambah lagi. So nanti mereka pun akan dapat. Okay. So next, tuan-tuan. Okay, last kali. Kita pun dah pukul 10. Okay, last kali apa yang penting saya nak kongsikan. Okay, pada bahagian last kali ialah pada bahagian short link. Okay, dekat short link ni, pada QR code ni, print screen. Lepas tu nanti bila buat poster, okay, letak dekat poster atau apa sajalah. Sekarang ni kita dah guna banyak digital marketing. Jika kita buat poster, dia akan automatic baca kita punya maklumat ni. So dekat sinilah nanti bila tuan-tuan dah copy paste, jangan lupa letak ada gambar pen ni, edit kat sini. Okay, tulis di situ salam. Lepas tu sebarang pertanyaan. Apa sajalah yang kita nak lead mereka bertanya kita, ataupun salam, saya nak bertanya. Okay, bertanya apa? Dan satu. Kita letaklah satu apa? Contohlah kelas. Kedua, dia nak tanya pasal XOX. Ketiga. Okay. Ketiga, dia nak bertanya berkenaan dengan baju. Keempat, apa sajalah tuan-tuan boleh senaraikan. Jadi nanti bila mereka QR code saja, scan saja kod tadi tu, maka mereka terus automatik dapat apa yang tuan-tuan tulis tadi dekat teks tadi. Ni dia akan seperti yang mana Tuan Mutalib hantar ke saya tadilah. Itulah dalam maksud QR code tadi. So okay, itu saja tuan-tuan untuk malam ini. Macam mana? Ada apa yang ingin ditanya? Kita ada 5 minit lagi. Bolehlah saya nak jawab soalan tuan-tuan ke? Besok kita akan bercerita berkenaan WhatsApp marketing. WhatsApp marketing. Bagaimana tuan-tuan akan gunakan satu lagi function WhatsApp. Yang ini tuan-tuan hanya baru tahu dua WhatsApp. InsyaAllah besok saya akan kongsikan berkenaan dengan WhatsApp marketing. Bagaimana nak gunakan WhatsApp marketing untuk perniagaan anda, iaitu nombor yang ketiga. Dan apa strategi yang kita boleh gunakan. Okey. Ada pertanyaan? Alhamdulillah banyak belajar. Puan Mardiana, sama-sama. Boleh buka mic nak tanya. Okey. Sekejap ya. Okey, try. Buka mic tuan. Assalamualaikum tuan, coach. Yes. Dengar? Clear? Yes, clear. Okey, saya nak tanya yang pasal tuan buat yang apa katalog tu. Yes. Kalau people click card tu, dia mesti manual ke atau dia boleh buat cara payment terus? Dia akan terus buat macam mereka order kat kita. Through WhatsApp lagi lah. Ya, dia akan WhatsApp ke kita terus. Okey, masa tu punya message add to cart dia paying, lepas tu dia kata message tu dia terus transfer kita lah. Dia akan terus pergi ke kita. Betul. Dia akan terus pergi ke kita.
Okey, contoh saya tunjuk contoh. Sorry Saya sebenarnya terlupa yang tu. Tak tahu pasal apa saya boleh lupa pula tadi Okey, kejap. Saya tunjuk contohnya. Saya buka dulu. Ni penting ni, tuan-tuan kena tengok. Tuan-tuan kena tengok supaya Tunjukkan prosesnya apa berlaku. Katalah saya beli sekarang. Saya kena Contoh. tunjukkan dia punya proses. Okey. Sorry, saya tak share screen dulu. Saya share screen. Okey. Okay, so tuan-tuan pergi ke number yang lain dulu. Katalah ini adalah number customer. Okay, try cari nama tadi tu. Katalah ini customer kita kan. Okay, sorry. Satu lagi number. Itu number yang lain. Okay, ini number dia. So nampak tak? Okay, so ini customer ni, penjual ni kita tahu dia adalah WhatsApp business pasal di atas tu ada logo kedai. So tekan sini, produk tu pilihlah mana-mana produk, katalah add to cart ni, satu. Lepas tu kita tekan lagi back, kita ambil yang produk yang kedua ni, katalah di sini kita nak 2. So kita tekan 2 kali. Okay. Oops, tekan pula. Ni jari besar sangat. Okay, lepas tu kita back, katalah kita ambil lagi produk yang ketiga. Kita add to cart. So selesai saja kita tekan view cart. Okay, so dia akan jadi seperti ini paparan dia. So katalah ada adjustment, katalah kita nak yang bawah ni kita nak order 2 ataupun 3 contoh. So total kita order ada 6. So kita type apa nak type. Okay, salam. Okay, saya nak order. Okay, then tekan next saja. So dia pun akan dapat. So dia akan keluar order item ni dekat sebelah tu macam mana. Kita tengok apa yang dia akan dapat. Okay, kita back. Okay. Okay, ni dia. Ni. So dapat tak? So nampak view card. So kita pun akan tahulah dia sekarang ada 2 item dia nak order. Okay, 6 September. So kita tengok apa dia nak order. Okay, tekan. Then okay, nanti kita akan reply lah dia. Apa yang kita nak order kita akan reply ke dia. Okay. Ni view card. Okay, dapat tuan? Mudah kan? Mudah. Boleh tuan share untuk apa software untuk install kan untuk the third WhatsApp tu. Apa nama software kalau dapat besok yang saya install kan? WhatsApp business ke apa? WhatsApp marketing? Yang ketiga tu. WhatsApp marketing. Nanti saya akan hantar pada admin masing-masing. Nanti mereka akan forward ke tuan. Cuma saya nak bagi tahu yang software ni bahasa Rusia je lah. Tapi tak ada masalah. Kita boleh baca guna Google Translation. Dia mudah. Tapi memang saya sangat galakkan dia gunakan nombor yang ketiga atau yang kedua. Yang tuan bukan nombor personal. Sebab memang guna untuk marketing saja. Okay. Macam tu je lah. Tak ada sekali total harga ya. Ada sekali total harga puan. Kejap. Ada sekali total harga. Sepatutnya ada harga ni. Sudah. Sekejap ya. 10. Sepatutnya ada harga ni. Maaf, saya kena cari balik. Kenapa dia tak keluar harga? Check tuan punya katalog tu. Kod tak buat harga situ. 10 kali 3, 30. Patutnya dia ada total harga. Sekejap. You cut. Saya tak pasti kenapa. Nanti saya cuba cari. Sebabnya sepatutnya, okay, yang saya biasa dia benda ni ada harga dah. Total up. Dia dah tahu dah total harga tu berapa. Dia dah keluar dah sebenarnya. Nanti saya bagi jawapan dia besok tuan-tuan. Ini saya pun tak pasti kenapa dia tak keluar pula ni. Okay. So, Assalamualaikum, nak tanya. Salam, ya. Okay, nak tanya pasal yang QR code tu kan. Tadi coach cakap screenshot kan untuk buat poster kan.
Betul. Okey, kalau scan kad QR code tu, apa yang akan keluar? Details company ke ataupun macam mana? Dia akan keluar apa yang kita nak, pertanyaan customer. Dia pertanyaan customer tu yang kita nak mereka tanya kita. Contoh short link ni kan. Okay, dia akan bergantung pada yang kita tulis kat bawah ni, message ni. Let customer edit and message. Yang ni. Klik ni, ni yang kita type. Dapat tak Puan? Maknanya boleh berubah-ubah lah Kita boleh Boleh tukar-tukar berubah, boleh berubah ikut apa yang kita nak mereka tanya. Ataupun, okay, saya bagi contohnya, katakan kita ada katalog, lepas tu kita copy link katalog ni, okay, kita pergi katalog, ambil 3.3 sebelah kanan, lepas tu tekan share, lepas tu ada copy link kan, copy link ni, okay, tekan back, okay, lepas tu kita pergi short link balik, kita klik, kita nak letak kita punya link katalog pun boleh, copy paste je. Okey. Maknanya bila scan nanti keluar katalog tu lah. Betul. Bila dia scan je, dia akan keluar katalog pun boleh. Macam tu pun cantik juga. Okay. Satu lagi tadi saya tak nak tangkap yang view card tu. Macam mana boleh salam lepas tu apa tadi? Order. Lepas tu hantar yang view card tu. Bila hantar je message tu terus keluar view card tu. Yes. Dia begini. Kita tekan semula. Produk tu. Kita pilih lah. Katalah add card. Lepas tu kita back. Kita tekan lagi satu. Kita add card ya. Okay, selesai saja. Lepas tu kita tekan view card. Okay, dekat view card ni. Kita type. Salam. Saya nak order. Dan kita tekan send. Sebelah kanan tu ada send. Tekan je send. Gitu. Okay, faham. Okay, satu lagi sebelum saya terlupa. Okay, bila kita ada katalog ni kan, kita kan selalu update status. Jadi, kita pergi ke katalog, tekan katalog ni, lepas tu tuan-tuan pergi ke titik 3 tu, tekan share. Okay, share ni sama ada tuan-tuan copy, okay, ataupun share link. Share link, share nak share ke mana? Biasa saya letak share pergi ni lah, pergi status. Tekan select status atau kita type lah apa yang kita nak type. Hi, sila tengok okay, item baru saya. Okay, tekan pun boleh. Ataupun kita share link ni pergi ke mana? Ke Facebook. Okay, tekan Facebook kita. Dekat group pun boleh. Dekat mana Facebook kita? Kita type hi, ada item baru. Item baru, jom tengok. So, mereka pun akan pergi ke katalog kita lah. Ini bagusnya WhatsApp Business. Nanti dekat Facebook tadi, okay, kita klik Facebook kita tengok. Okay, dekat Facebook tadi, ni dah keluar dah. Ni nampak, hi, ada item baru, jom tengok. Dan kita klik lah. Kita klik, dia akan bawa kita pergi ke WhatsApp tadi. So, dapat tuan-tuan? Tuan. Yes. Nak tanya, phone saya ada 2 nombor. Dan ada WhatsApp biasa, WhatsApp business. Habis macam mana saya nak install WhatsApp yang ketiga macam tuan tu? Kena keluar SIM card ke atau macam mana? Okay, untuk WhatsApp ketiga, tuan kena ada nombor yang ketiga. Okay, dan nombor ketiga ni tak perlu simpan dalam handphone yang sama. Cukup tuan aktifkan dulu SIM card tu, dapatkan TAC number. Sebabnya, masa kita nak install WhatsApp yang ketiga tu, dia akan minta TAC number. So, TAC number tu lah kita key in. Lepas tu, nombor yang ketiga tu, kalau tuan tak guna pun tak ada masalah. Yang penting WhatsApp tu dah on. Macam mana kita download WhatsApp tu dulu? Okay, download WhatsApp ni, nanti saya akan bagi dalam grup pada admin. Dia punya software. Tuan tinggal klik saja software tu. Pada handphone kita? Pada handphone tuan-tuan. Cuma saya ingatkan, jangan gunakan nombor yang sedia ada lah. Sebab dia ada technical sikit. Nanti tuan-tuan nak cari
chat lama tu dia tak bawa. Dia copy dia agak manual. Nak copy paste, nak restore chat-chat lama tu dia agak manual sikit. Jadi nanti Maksud saya, ya. saya ada nombor yang ketiga, saya beli ikut yang dah dapatkan link ni. Nombor tu Betul? dah ada. Okey, kalau saya klik besok dia install tu, jadi berdasarkan apa? Maknanya berdasarkan nombor tu masuk lah. Tak payah Betul. activate nombor tu lagi dah. Betul. Tak payah activate lagi dah. Nombor tu aktifkan dulu. Nombor yang baru dapat tu kan aktifkan dulu. Lepas tu nanti Macam nak activate kan? saya aktifkan. Lepas tu nanti tuan masukkanlah dulu ke mana-mana handphone nombor tu. Okay, lepas tu tuan install WhatsApp yang ketiga nanti, dia akan minta TAC number. TAC number tu dia akan hantar ke number yang ketiga tadi. So copy paste TAC number tu dan dia akan aktifkan dah. Bila dia aktif, number yang ketiga tu tuan nak simpan ke terpulang lah. Nak guna macam mana pun. Oh, saya tak faham tu. Tak faham. Besok kita tunjuk tuan. Nanti tak pun nanti PM dengan admin, dia akan bantu. Don't worry. Proses tu dia akan bantu dalam dengan admin tuan. Okay. Yang betul. Ya? Admin ikut pada grup lah. Admin group, betul. Okay. Tuan Samli tanya saya software support Huawei handphone with GMS. Okay, ini saya sebenarnya untuk Huawei ni saya memang agak ada keterbatasan lah ilmu berkenaan dengan Huawei ni. Okay, Tuan Samli, tak apa, nanti you boleh PM saya akan bantu untuk guide macam mana. Saya akan cari cara jalan dia lah. Sebab Huawei ni dia punya function ni dia terbatas. Oleh kerana saya tak faham kenapa dia punya tu dengan polisi Google lah. So dia punya ada beberapa perkara yang tak dibenarkan digunakan dalam Android sebab dia kira polisi government dengan government mereka lah. Okay. Tuan, maaf out of topic, sekarang saya pakai satu nombor aktif bisnes dan personal. Jika saya guna nombor lain untuk WhatsApp bisnes, Telegram pun boleh install 2 nombor tak? Sebab Telegram pun ada guna. Yes, boleh. Telegram pun boleh pakai 2 nombor. Dalam satu Telegram, yang bagusnya Telegram ni tak perlu nak install 2-3 apps. Dalam satu Telegram saja boleh buat 3-4 nombor sekali. Hanya tukar saja benda yang berkaitan. Okay. So saya ingat itu dulu. Saya jawab dulu untuk Puan Mardia ni. Saya bagi contoh dulu kepada Puan Mardia bagaimana WhatsApp, bagaimana Telegram berfungsi. Okay, ni last. Okay, pergi ke Telegram. Okay, dekat Telegram ni, kalau perasan ada button menu sebelah kiri tu, tekan button menu tu. So di situ tuan-tuan perasan ada pilihan. Boleh tambah account lagi, add account. Tambah lagi account, nombor lain lah. Ini nombor 1 010, nombor 2 ni 0111361 contohnya. Apa tu, kalau ada lagi nombor ketiga, tambah lagi di bawah ni nombor yang ketiga. Ini Telegram berbeza. Dia sangat baguslah, tak perlu nak install 2-3 nombor dalam satu handphone. Okay. So itu saja dahulu tuan-tuan. So nanti jangan lupa isikan maklumat tuan-tuan dalam handphone ni. Saya akan bagi tadi slide dan juga rakaman pada malam ini. Tuan Muhammad Naswar. Okey, tanya. Okey tuan. Saya bagi tuan soalan satu last. Sebab kita takut lewat kan. Macam mana kita nak transfer voice rakaman dalam handset kita yang ada dalam WhatsApp handset ke PC kita? Okey, yang ini sebenarnya dia kena tengok folder. Tuan pergi ke folder. Dalam folder tu dia ada voice note. Tuan boleh copy. Ataupun tuan buka website, WhatsApp website. Dekat situ klik copy terus download pergi ke handphone pun boleh. Pergi ke PC pun boleh. Dia dalam folder kita, dalam WhatsApp ni dia ada folder. Dalam tu ada folder. Buka folder tu dekat apa dia panggil dokumen lah. Dokumen tu dalam folder tu cari WhatsApp. Dalam tu ada voice note. Copy paste semua voice note tu. Malam ni kita tak belajar Telegram tuan. Telegram saya tak ajar. Saya punya kepakaran limited untuk Telegram. Okey, itu saja tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada pertanyaan lagi nanti PM saja dengan admin anda ataupun nanti tanya soalan awal. Nanti besok saya akan boleh forward dalam
grup kelas kita. So besok insyaAllah kita akan belajar berkenaan WhatsApp marketing. So itu saja daripada saya. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan baik, dilindungi daripada wabak COVID-19, dikurniakan kejayaan dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, kehidupan husnul khatimah. Itu saja daripada saya tuan-tuan. Kita tangguh dengan subhatu astan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu insani lafi husn innallazina amanu solihati wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Terima kasih Puan Fudia, terima kasih Puan Syahrul Baria dengan yang lain-lainnya. Okey, assalamualaikum.